Okay, kita start kelas sekarang. Nanti tunggu je lah Maria masuk. Okay, recite doa first. Kelas awak first hari ni kan? Okay, recite doa dulu. Adam, lead sekejap. Baca doa sekejap. Ada ke baca? Adam, nanti penutup nanti Amir pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala insya alaina wa zaina wa tikayama. Amin. Rabbi Berah. syurahli. Rabbi syalli sirri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma Rabbi yassir wa la tu'assir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, Amin. Teacher teruskan dengan peribahasa sikit lagi dari 20 kan? Ada siapa-siapa print tak? Tak ada? Itu nak kena print ke? Tak apa, tak print lagi ni tak apa. Nanti awak just type dulu. Dah siap baru awak print untuk masukkan dalam buku. Okay, jap. Teacher share screen. Sekarang dah nampak teacher punya screen kan? Dah masuk. Siapa? Maria. Hai teacher. Maria pergi mana lambat? Okay, sekarang kita sambung peribahasa sikit sebelum kita pergi teacher nak buat tata bahasa yang buku bank soalan tadi. Okay, 1 hingga 20 dah. Pastikan lepas ni awak buat maksud dengan contoh ayat. Ni awak guna, apa dia Anissa? Ayat. Satu ayat je. Satu je. Takut banyak nanti satu pun awak tak buat kan? Okay, so peribahasa kita bincang. Sebab cuba awak tengok, okay sekejap. Cuba awak buka buku tata bahasa ni. Muka surat. Buku bank soalan Maria, nampak tak? Okay. Bank soalan bab 20, muka surat 102. Cuba awak tengok. Pelik kejap. Cuba tengok peribahasa yang dia bagi, peribahasa bergambar. 102. Dapat? Ya. Dapat. Okay. Tu mungkin ada yang sama dengan teacher nak tunjuk ni. Ada yang tak ada lagi. So cuba awak go through sekejap. Tengok gambar je. Sambil awak teka apa peribahasa dia. Sebab dalam soalan, dalam exam awak nanti, soalan peribahasa ada 6 markah. So sayanglah kalau awak tak boleh skor 6 markah tu. Untuk awak punya JHSA ada lagi bergambar, tapi bila awak naik form secondary 4 dengan 5 SPM awak nanti takkan ada gambar. Dia akan suruh awak bina ayat, contoh ayat yang awak akan buat nanti, ataupun dia suruh awak bagi maksud, ataupun dia bagi awak cerita, dia ceritalah kisah siapa-siapa. Lepas tu dia nak dalam berdasarkan cerita tu, dia nak awak nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan cerita. Okay. Yang tu dia akan tukar-tukar soalan. So yang ni awak akan guna sampailah awak secondary 5. Tapi untuk awak punya secondary 3 next year, dia ada lagi gambar. So awak boleh cam gambar tu untuk nyatakan peribahasa. Okay, sekarang nampak dah dalam buku awak? Nampak. Okay, agak-agak boleh jawab tak peribahasa dalam gambar muka surat 103, 104, 105, 106? Boleh kot. Boleh kot. Okay, tak apa, kita pergi dulu yang kita dah bagi kat awak ni. Nombor 1 hingga 20 dah. Pastikan maksud dengan contoh ayat tu awak lengkapkan nanti. Tak perlu print lagi. Bila dah siap semua kotak ni baru awak print untuk awak selitkan dalam buku. Okey, nombor 11. 11 ni ada dapat tak? Maria dapat tak? Tak. Tak? Dia tu macam iklan. Belilah kasut ni, tahan lasak. Lepas tu, tu brand dia je, nama dia. Selepas sebulan, kata tadi tahan lasak, tapi selepas sebulan apa yang jadi kat kasut tu? Bermula dengan indah. Indah. Siapa dapat jawab?
Indah, indah, indah. Ada tak? Tak ada. Maria. Indah Alisa. dari rupa. Indah kabar dari rupa. Khabar tu macam orang, apa yang orang bercakap, orang cerita khabar. Contoh khabar baik, apa khabar. Indah kabar dari rupa. Maksudnya apa yang dikabarkan tu, diperkatakan tu tak seindah daripada apa yang kita lihat, rupa yang kita lihat tu. Okey, nanti carikan maksud, carikan ayat. Nombor 12 dah, 13 dah, 14 dah, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, sekarang 21. Tepung sagu. Ni pun awak tengok gambar dah dapat dia punya peribahasa. Dapat Alisa, Amir, Adam? 21. 21. Dia siapa? Sambil-sambil tu awak search dekat internet. Awak type peribahasa tepung sagu. Apa yang dia keluar? Cuba search peribahasa tepung sagu. Nanti dia keluarkan lengkap, ayat lengkap untuk peribahasa tu. Ada maksud sekali, ada contoh ayat sekali, nanti awak paste je dekat kotak. Dapat tak Alisa? Amir, Adam? Ya. Cara yang dapat sagu. Tak. Awak type dulu peribahasa tepung sagu. Ada tak dia keluar? Ada tu. Oh, tu. Entah. Tak tahu. Ada? Maria dapat? Yang dipecahkan rayung tu. Apa ayat lengkap dia? Kalau tidak dipecahkan rayung, manakan dapat. Kalau tidak dipecahkan. Ni kalau awak punya secondary fund ni famous ni. Boleh guna untuk ni pun membantu awak bila awak buat karangan. Kan untuk karangan sekurang-kurangnya satu peribahasa. Ni pun banyak contoh karangan awak boleh masukkan peribahasa ni. Kalau tidak dipecahkan rayung, manakan dapat Sagunya. Contoh nak sesuatu kita kena usaha. Awak nak sagu ni. So awak kenalah ambil daripada dia punya pokok sagu. Okay, next. Nombor 2. Ni gambar gunting. Ni baju yang dah dilipat. Peribahasa gunting. Jadi peribahasa gunting. Ada keluar tak? Peribahasa gunting, siapa dapat? Bagai gunting Semua dalam lipatan. yes, bagai. Kalau ataupun awak letak seperti pun boleh juga. Bagai gunting. Maksud dia? Maksud Gunting dalam lipatan. Benda yang kita tak nampak. so yang ada Gunting baju dalam lipatan contoh. Apa dia Alisa? Okay, kalau awak biasa dengar satu peribahasa yang sama dengan peribahasa ni, bagai api dalam sekam. Pernah dengar? Mesti tak kan? Okay, ni pun sama. Bagai gunting dalam lipatan. Contohnya, depan kita baik tapi belakang kita, contohnya awak gunting baju tu dalam lipatan. Menggunting baju dalam lipatan. Benda tu tak nampak. Aktiviti yang tak nampak. Contoh, depan bukan main baik. Belakang kita tak tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Okay? Jadikan maksud dengan contoh ayat. 23. Ni pun paling senang. Ni berenang. So peribahasa berenang. Ataupun awak cari peribahasa ni, kita panggil apa ni? Awak biasa tengok yang kita pergi kampung apa dulu? Yang kita naik ni. Aku dah tahu apa ini. Apa dia? Apa yang dekat yang kita punya trip dulu tu? Kuala Selangor kan. Selangor tu. So apa nama benda ni? Kita panggil Rakit. apa? Rakit. So awak cari peribahasa rakit, dia akan keluar dia punya tu. Dapat tak Adam? Amir dapat? Ya. dipanjang itu je. Dia panjang sikit.
Berakit-rakit ke hulu tu. Yes. Renang-renang Berakit kemudian betul dah tu. Ada tak dia buat maksud dengan contoh ayat yang awak space tu? Sekejap. Saya buka. berakit-rakit ke hulu bersenang-senang. Renang Ke tepian. kemudian berakit-rakit ke hulu, berenang-renang Ke sakit-sakit tepian. dahulu. Semula-mula nak dapat sesuatu tu kita kena usaha macam penat, sakit sampai sakit-sakit, tapi lama-lama benda tu dah mudah untuk kita dah dapat hasil yang kita dah usahakan selama ni. Renang-renang ke tepian. Berakit-rakit dia macam pandu sikit. Sakit Sakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Ada tak maksud dia tu Adam? Ada. Nanti awak boleh guna kemudian nak masukkan dalam maksud dengan contoh ayat. Ada tak dia bagi contoh ayat? Cuba baca satu ayat yang awak dapat. Untuk mendapat kesenangan biar susah payah Kita dahulu. tolong awak satu untuk mendapat kesenangan Biar bersusah payah dahulu. Itu je. Kalau contoh Kita ayat, lagi? yang mahu menjadi orang berjaya mesti tabah menghadapi segala cabaran dan rintangan seperti kata pepatah berakit-rakit ke hulu. Dalam karangan tu nanti awak tidak awak search ni, awak cari maksud dia, awak cari ayat dia. So, nanti benda ni awak simpan ni dulu, guna untuk aktiviti sampailah secondary 5 ni. Okay, 24 ni tengok apa kata kerja dia buat. Tangan dia ke dalam. So kita macam tangan awak ke dalam poket. Apa kata kerja tu? Menyeluk. Okay, cuba cari peribahasa menyeluk. Ada tak keluar kalau awak dapat menyeluk je? Peribahasa menyeluk. Alang-alang menyeluk perkasam. Yes, dapat. Senang je kerja awak ni. Alang-alang menyeluk Bila sampai ke pangkal lengan. perkasam. Alang-alang perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Ni pun banyak maksud. Peribahasa lain pun ada juga maksud yang sama. Contoh peribahasa kejap. Siapa ingat peribahasa yang sesuai? Alang-alang perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Ada lagi peribahasa yang sama maksud. Alang-alang mandi biar basah. Alang-alang berenang. Oh, okey. Alang-alang mandi biar basah. Sambil Macam di kerbau. Ada lagi, ada dalam 2-3 macam tu. yang minum air tu. Minum air mana? Alang-alang menyeluk. Alang-alang tu minum air. Minum air. Berenang sambil menyelam minum air. Itu lain lah jawapannya. Tak sesuai. Okay, next. Gambar 25. Okay. Ni gambar gajah. Ni kerbau, tanduk. So, awak cuba search. Peribahasa gajah kerbau. Dapat gading bertuah tanduk tidak berguna lagi. Gajah dapat gading bertuah tanduk tidak berguna. Dah dapat benda yang baru. Contoh awak beli kasut. Kasut ni, contoh awak beli kasut baru. Sedangkan kasut yang sebelum ni awak boleh pakai lagi. Tapi awak dah tak hirau dah kasut yang lama tu. Bila awak dapat sesuatu yang baru, awak tak akan ingat, awak tak akan kenang lagi benda yang dah berjasa kepada awak sebelum awak dapat yang baru tu. Okay. Dah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Next, 26. Ni mana teacher dah bagi awak tadi? Mandi kerbau. Mandi kerbau tu sebelum bahasa. Kalau dalam awak punya ni tak ada sebelum bahasa. Alang-alang mandi biar basah. Alah. Sini buat sesuatu biarlah nampak kesan dia. Jangan macam sekadar contoh macam awak lah juga. Belajar tapi tak belajar untuk contoh macam mana nak cakap.
Dalam mandi je lah. Buat sesuatu biarlah ada hasil dia. Awak mandi tapi tak basah, tak gunalah kan. Buat sesuatu biarlah dapat hasil. Atau buat kerja yang tak sia-sia lah. 27. Okey, ni paling senang. Tak tengok, tak search pun boleh. Jawapan Anissa, Amir. Di mana ada hujan, di situ ada cendawan. Pandai pula berbahasa dia. Di mana ada hujan. Lagi-lagi. Amir, yang ni paling senang Amir. Cuba jawab. Mak Sarah, kakak kelas. Ni gambar. Cepat, siapa dapat? Bagai Anissa. cendawan tumbuh selepas hujan. Bagai cendawan. Dah nak sama lah tadi tu kan. Tadi awak cakap apa? Di mana ada cendawan di... Di mana ada hujan tumbuhlah cendawan. Tu di mana ada semut, ada gula, ada semut. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Okey. Ini cari maksud, cari contoh ayat. Nanti tak faham ke apa-apa yang awak, kita discuss balik masa dah sekolah dah buka nanti. 28 ni pun paling senang. Ni apa gambar ni apa? So kau membayangkan. Jatuh di tipu tangga. Seperti jatuh. Seperti tak? Bukan seperti. Sudah Jatuh. di timpa tangga. Ni maksud dia, kalau awak boleh tak payah tengok maksud dia kat internet. Sudah jatuh timpa tangga. Maksudnya dah lah jatuh. Sakit kan? Lepas tu tangga pula timpa dia, kena kat dia. So 2 kali sekali sakit. So benda yang kesusahan yang diterima bertimpa-timpa. Macam tak sempat satu dah datang musibah yang lain. Okay? Ni. Next 29. 29. Ya Allah. Apa ni? 29. Ni gambar apa? Itu tukul dengan apa tu? Apa dengan alat ni? Alat ni? Apa? Ukir kan? Untuk ukir. Alat ni kita guna bersama-sama dengan hammer, tukul ni. Ni kan macam Ni guna untuk ketuk dia supaya benda ni boleh berjalan. Ni nama dia pahat. Cuba cari peribahasa pahat. Pahat penukul. Penukul. Batu pahat. Pahat penukul. Apa pahat eh? Pahat, P-A-H-A-T. Seperti pahat dengan penukul. So maksud dia, kenapa pahat tu digabung, dipadankan dengan penukul, seperti pahat dengan penukul. Ni macam awak, dekat sangat maksud dia dengan awak ni. Okay, maksud dia? Bantu antara satu sama lain. Bantu ataupun bantu. Ada lagi tak maksud lain? Itu pun betul juga. Ataupun yang paling senang awak ingat, pahat ni tak akan bekerja kalau penukul ni tak push dia. Maksudnya kita nak guna pahat, awak kena ketuk dia punya hujung dia ni supaya benda ni tajam, dia macam pisau. Dia guna untuk ukir, macam awak nak buat apa, nak ukir kayu. So dia saling bekerjasama. Tapi kalau yang ni tak ketuk dia, penukul ni tak ketuk dia, pahat ni tak akan bekerja, tak akan berjalan. So sekali ketuk, sekali buat. Macam nak suruh orang buat sesuatu, kena ketuk. Okey, buatlah. Okey. Kalau tak suruh, tak buat. Macam tu. Okey, tu sama tak dengan awak? Okey, ni pun senang. Ni tebu, ni apa gambar anak panah yang dia tunjuk ni? Bibir. So cari peribahasa tebu bertanam. Tebu di bibir mulut. Di bibir mulut. Ada mulut ke tak? Okey, bertanam tebu di bibir. Maksud? Tak. Ada kat situ. Maksud tebu ni, sifat dia, tebu ni manis kan? Sangat. Terlebih manis. Manis. Tapi apa kaitan dengan bibir ni? Bibir ni untuk, mulut ni untuk bercakap. Maksudnya orang yang manis, mulut manis, macam lemah lembut, macam cakap manis. Pandai bodek, tahu bodek? Tidak apa-apa, senang dapat sebab dia macam manis ni mulut. Macam tu.
Nanti boleh awak bagi kalau orang pandai cakap macam ada sebut. Okay, ni rumah gambar 31. Ni rumah ni Pantai. pantai. So matchkan peribahasa. Sekejap, baru jumpa. Sekejap. Ya. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. My God. Di lambung ombak jangan berumah di tepi pantai. Okay, maksud awak nak buat rumah tepi pantai tapi kan bahaya buat rumah tepi pantai kan. Sekiranya takut kepada risiko, jangan dekati bahaya. Tolong awak masukkan ni satu. Sekiranya takut kepada Risiko. next, jangan Dekati bahaya? I don't know. Wait. jangan dekati bahaya. Okay, ni maksudnya kalau awak nak berniaga, nak buka bisnes tapi awak takut rugi. So jangan ambil risiko tu. Jadi awak buat sesuatu kena berani tanggung risiko. Macam tadilah nak buat rumah tepi pantai tapi fikir ombak nanti roboh rumah runtuh. So sesuatu tu kena, kalau awak tahu benda tu risiko jangan ambil jangan ambil risiko, don't take a risk lah kan. Okay, 32. Bagai emas tanpa mata. Salah. Emas ni gambar apa? Cincin dengan Bagai permata. cincin. Ni pun ada man. banyak maksud. Bagai Betul cincin lah. dengan permata Cincin ataupun bagai pinang di belah dua. Bagai apa lagi? bagai bulan jatuh. Awak pernah dengar lagu Siti Nurhaliza? Depends on what song. Dia yang latest song, dia macam banyak peribahasa dalam Tak tu. dengar lah dia. Dia lagu siapa sebab banyak peribahasa. Kalau awak biasa dengar, awak boleh hafal dah peribahasa dalam tu. Tapi Siti yang nasihat apa benda, dia macam Arabic sikit nama dia. Ada. Entah permata. Entah pemana. Lagu Siti yang latest. Yang baru. 7 nasihat. Bukan mesti dah pasang ke? Ada? Belum lagi. 7 nasihat. 7 nasihat. 33. Ni kalau cincin dengan permata, pinang di belah dua melibatkan sama cantik sama padan. Macam perkahwinan macam ni lah. Okey, ni 33. Cepat lagi. Sikit lagi. 33. Ni gambar. Ni, Elisa gambar. Punya rusa. Rusa. Ni gambar Rumah. rumah. Rumah ni kawasan ni macam mana? Pantai. Nampak pantai ke tak? Rumah macam ni awak jumpa kat mana selalunya? Kampung. So, bagai rusa masuk kampung. Kampung. Maksud dia, rusa ni tempat tinggal dia kat mana? Hutan. Hutan. Macam hutan lah kan. So, tiba-tiba dia masuk kampung. Bagai rusa masuk kampung. Apa jadi kat rusa ni bila masuk kampung? Dia blur. Dia blur. Macam awak lah pergi mana-mana tempat yang awak tak biasa. Macam, apa ni? Macam blur lah sekejap. Tak tahu nak buat apa. Nak kena ikut adat ke. So, macam tak tahu nak apa-apa. Bawah caranya senang. Bukan tempat awak. Tiba pergi tempat. Dia macam masuk kandang kerbau, masuk kandang kambing. Ingat tak peribahasa tu? Okay, ni nak bagi kat Amir. Amir ni paling senang Amir. Alah. Alisa pun boleh. Alisa suka yang senang-senang je. Mana ada Amir, di situ ada payung. Dah. Payung hujan. Alah. Sediakan payung semua hujan. Payung ni kalau karangan yang tentang jimat cermat, tentang Sebelum hujan. kalau boleh cipta peribahasa baru apa kat sini? Yang lebih kurang dengan payung hujan. Kita paling sini. Jadikan maksud dengan contoh ayat. 35. Gambar Telur dengan rusa. Telur di hujung tanduk. bagai telur. Ataupun awak tukar bagai dengan kalau tak seperti pun tak ada masalah. Tak ada salah pun.
bagai telur di Pegang berdiri. Itu maksud dia, hujung tanduk. Kalau awak boleh fikir logik, telur ada kat hujung tanduk. Apa jadi dekat tanduk, dekat telur tu? Nak mati. Tunggu masa je kan. Sikit kalau tergolek jatuh pecah. Kalau tak, elok je lah kat situ. Tapi macam tunggu masa. Dia macam hujung-hujung nyawa. Ataupun ada peribahasa lagi satu yang sama dengan seperti telur di hujung tanduk, ataupun satu lagi. Apa peribahasa tu? Sama maksud. Okey. Jadi maksud jadi contoh ayat 36. Ni. Harapkan pega makan padi. Kan selalunya sekarang awak jumpa PEGAR Ha. Okay. Ni yang betul. Dia macam ada perbahasan kat sini. Sama ada pegar sebutannya, ataupun pagar. Okey, yang mana betul? Pegar ni nama sejenis burung. Pagar ni pagar untuk melindungi ataupun yang untuk pagarkan padi tu. Tak apa-apa meh. Kalau ikut terbaca, kalau ikut logik, takkanlah kita nak suruh burung ni jagakan. Okey, kejap kita bagi maksud. Harapkan pegar boleh, pagar pun boleh. So, nak yang mana senang ni? Harapkan yang mana awak jumpa? Ada kalau awak search E ada. Tapi kalau sekarang moden, dia akan letak pagar tau. Tapi pegar pun betul. Kalau pegar tu nama burung. Harapkan pagar makan padi. Harapkan pagar makan padi. Okey, orang yang dulu pegar ni nama burung. So dia tak nak jaga padi supaya apa? Tak rosak, tak diusik. So burung ni akan adalah berterbangan dekat kawasan padi. Tapi kalau ikut logik, takkanlah kita nak harapkan burung ni jaga padi, kan? So dia akan letak pagar untuk melindungi kawasan tanaman padi supaya tidak dimasuki oleh haiwan apa yang boleh makan padi. Okey? Mengharapkan kita harapkan orang, tapi orang tu dah jadikan senang je kan awak nak ingat maksud dia kan. Harapkan pagar orang yang kita harapkan, orang tu lah yang buat masalah kat kita. Jadi kita tak boleh harapkan orang. Orang tu yang kita tak boleh harapkan. Siapa lah tu Siapa? Ada je kan dalam kalangan awak. Contoh awak suruh simpan duit. Tiba-tiba duit tu dia yang guna. Aduh. Jangan percaya sangat ke orang tu. 37. Kata kerja ni pun awak dah boleh nampak dapatkan peribahasa. Rambut dengan tepung. Tu dah boleh terus. Tu je peribahasa dia kalau awak pandai susun. Bagai seperti menarik. Ada tak? Seperti menarik rambut di dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Rambut maksud rambut di Maksudnya apabila mau buat kerja mesti berhati-hati dan adil. I don't know. What's it? Okay, maksudnya awak buat kerja mesti berhati-hati. Jangan macam contoh rambut ni tak putus, tepung ni tak berselerak. So awak dapat dua-dua. Rambut ni elok, tepung pun tak berselerak. Buat sesuatu seperti menarik rambut dan tepung. Rambut tidak, tanya tak kat situ, rambut tidak putus. Tanya tak Maria jumpa? Aduh. Rambut tidak putus, tepung ke sampai Rambut jangan putus, tepung jangan berserak. berselerak kan? Ya, tapi Sepah tumpah kat tepi tu. Buat kerja berhati-hati. 38. Tikus tikus jatuh ke tikus. Ni yang siapa nyanyi tadi? umpama tikus jatuh ke beras. Sama bagai seperti mana-mana boleh je ganti. Bagai tikus Jatuh ke beras. maksud jatuh ke boleh Orang yang mendapat kedudukan yang mewah. Okey, tikus tiba-tiba jatuh beras. Tak kemewah nak ada makanan dia. Kan? Budak ni. Orang yang mendapat apa tadi Maria? Orang yang mendapat Tentu. Kedudukan yang mewah. kedudukan
Macam bulan jatuh ke riba macam bagai bulan jatuh ke riba. Okey, ada yang kita dah tolong awak letak maksud, ada yang tak ada awak isi, lepas tu contoh ayat. Ada lagi 2 last peribahasa. Second last. Okey, second last. Yang kedua. Ni apa, ni apa? Ada gula, ada sayur. Ada gula, ada Adam. Maksud dia contoh 5 minit. sesuatu yang menjadi tumpuan. Okay? Sesuatu yang menjadi tumpuan. 40. Gergaji mata. Gergaji mata. Mata gergaji. Dapat peribahasa gergaji mata. Gergaji mata. Gergaji mata. Gergaji mata. Dapat. Apa Maria? Alisa dah tidur ke Alisa? Taklah. Okey. Cuba ingat, sayang kalau 6 markan awak tak dapat skor untuk peribahasa. At least dapat 4 ke 2 ke, jangan kosong terus. Janganlah awak hantar kertas kosong lagi. Adam, Amir. Okay. Adam ada juga. Amir. Mata gergaji. Apa ni mata gergaji? Mata gergaji. Mata gergaji. Apa ni? Seperti gergaji dua mata. Seperti maksud Seseorang yang mengambil kesempatan daripada pertelingkahan antara dua pihak. orang yang mengambil dan antara kedua pihak. Betul Madia? Betul ke Teacher Taib? I think. Antara Sekejap. Ni. antara pihak yang Seseorang yang mengambil kesempatan daripada pertelingkahan antara dua pihak. Okey, dah habis 40. Banyak lagi sebenarnya. Kalau nanti boleh tak Teacher nak suruh awak, homework awak lepas ni, buat bab 20, muka surat 102 tu nota, baca 103, 104, 105, 106. Boleh tak? Ada Mami Alisa Ulang Maria. balik teacher. Start from page 102 hingga 106. Oh. 106. 102 tu nota je, awak just baca. So yang kena buat 103, 4, 5, 6. Sekejap je tu awak buat. Yang soalan muka surat 106, latihan di payung hujan. Tu pun dah kita dah buat tadi. Seperti kera mendapat bunga. Nombor 2 tu seperti kera mendapat bunga. Apa maksud dia? Kera dapat bunga. Apa? Kera tu dia andaikan orang. Apa orang yang macam mana bila dapat? Kejap. Nombor 1, sediakan payung sebelum hujan. Kan tadi kita dah buat. Nombor 2, ni pun awak dapat 2 markah dah ni. Nombor 2, kera dengan bunga. Seperti kera mendapat bunga. So apa Excited. maksud dia kat situ? Excited tak? Cuba awak tengok. Kera tak bagi dia bunga. Apa dia buat dengan bunga tu? Dibuang. Tak appreciate. Dia buat, okey, orang yang kera tu jadikan orang. Itulah peribahasa. Dia nak sindir orang tapi digunakan peribahasa. Orang tua dia macam berkias. So kera tu jadi orang. Macam kalau orang bagi sesuatu, awak tak hargai, awak buang, awak koyakkan. Macam kera dapat bunga lah. Dia cari-carikan, dia sepak-sepakan. Dia tak hargai, appreciate pemberian orang. Okey, yang lain tu awak buat senang je, habiskan. Yang kerja ni, teacher nak awak siapkan. Teacher nak tengok kat sekolah nanti. Boleh kan? InsyaAllah. Boleh. Cuba tengok muka surat 103. 103 pun sama je. Tadi juga. Macam tadi. Nombor 2 pun dah. Nombor 3 pun bagai melepaskan anjing tersepit. Dah siap. Sekejap. Dia dah letak dekat tepi tu, awak tulis je jawapan dia. 4 dah, 5 pun dah. Okey, senang. 5 minit je awak dah siap ni.
Apa ni aku enggak. Okay, ada nak tanya tak peribahasa? Sebenarnya banyak lagi. So, teacher nak sikit-sikit awak biasakan dengan peribahasa tu. Kalau kita dalam exam, awak ingat sikit-sikit je. Tapi dah ada dah macam hint-hint gitu. Awak buat je juga daripada 2 markah, mungkin awak dapat 1 markah. Selagi dia punya peribahasa tu tak lari daripada maksud asal. Okay. So, sekarang kita dah peribahasa. Teacher nak ambil ada lagi berapa minit? 18 minit. Ingat lagi tak kita stop bab berapa hari tu buku bank soalan ni? Kita stop jenis frasa kan? Jenis frasa tu. Muka surat berapa Lisa? Habis. Ayat aktif apa sih dapat kan? Ayat yang teacher punya lesson plan teacher sampai jenis-jenis frasa je. Itu tak. Dah habis dah. Jenis-jenis frasa dah Dah buat lah. yang buat. Sampai bab ayat dasar ayat tunggal. Dah, ayat aktif dengan pasif dia belum. I dah siap. Tapi tu tulis betul-betul. Ya ke? Ya. Ayat dasar Muka tu surat dah berapa buat. sekarang ni? Ayat dasar dah buat. Mara dah buat. Ayat dasar dengan tunggal. Sebab Okay. Kalau Surat siapa 16. yang tak buat lagi ayat dasar ayat tunggal, muka surat 74, 75, 74, 75 ni. Aku dah buat. Adam dah buat. Dah. Ni Alisa. Mara tak buat. Yang tu. Second tak buat lah. Okay, yang 75 ni kalau tak buat lagi, Kalau sebab buat. nak habiskan buku ni sebelum sekolah buka. Boleh kot. Sekolah tak buka lah teacher. Siap. Adam mana? Okey kita dah buat. Okey yang tu dah. 75 dah siap ke Adam? Dah. Jadi kau 75 tu awak boleh search je, awak cari je internet. Ayat FN dan Suruh buat kan. tiru je internet, okey? Tapi bila exam nanti, cubalah ingat apa yang awak tiru. Saya bagi je awak search internet. Apa dia? Cari internet. Nanti kalau macam JHSC dia tahulah kita main internet. Awak tukar je nama. Contoh awak internet Fatimah awak tukar lah Aminah ke. Tak adalah asalkan ayat tu betul. Kita meniru. Takutlah kalau dalam dekat universiti tak boleh lah awak macam apa plagiat tahu plagiat. Oh. Awak tiru. Pasal awak letak nama awak yang buat betul. So kesalahan. Dalam exam tak ada lah. So sekarang kita stop at bab 16 ayat aktif pasif. Tak siap lagi kan? Tak start lagi. Memang sampai dah 78. 78 semua dah buat ke latihan B sampai habis? Ayat sungsang ayat biasa. Dah habis. Dah. Dah tahu. Dah buat lah. So kalau teacher sama start dengan bab 16. Ya. Yang awak cross dia. Awak cross dia. Okey. Ada lagi 15 minit. Teacher go through sekejap. Muka surat 79. Pensel. Turn to page 79. Ayat aktif pasif. Ingat lagi tak formula ayat aktif ayat pasif? Oh, ingat. Yang ada D dengan boleh. D kata kerja, boleh siapa. Tapi dia ada formula dia kalau kata ganti nama diri pertama, kata ganti diri orang kedua. Ingat? Cuba baca sekejap muka surat 79. Amir ada lagi ke? Amir, say hi. Hai Amir. Amir, Hai. buka buku ke tak tu? Hello Kak. Semua on kamera. On kamera. Teacher tak ada share screen ni. Semua on. Saya guru marah. Tarik telekong ke towel ke. Pakai hoodie je lah. Boleh. Nak ambil turun sekolah. Turun sekolah. Macam dah rindu sekarang ingat sekolah tu. Tapi bajunya lain teacher. Awak ada lagi 15 minit. 14 minit. Kita habiskan sikit je tadi. Kena pakai all black. Semua all black.
Boleh. So kerja awak nanti teacher nak awak settlekan peribahasa tadi. Nak buka sekolah tu awak print siap-siap cerit dalam buku. Teacher nak benda tu. Dengan dalam Show ke sekolah akan buka. awak boleh je edit yang teacher punya peribahasa tadi. Awak boleh je edit, tarik kotak macam mana. Adjust lah yang mana muat. Awak nak landscapekan balik, vertical balik ke, horizontal ke. Okay. Asalkan awak nak kecilkan ke, nak cram padatkan ke. Asalkan benda tu awak print ada dalam buku awak nanti. Okay. Adam, Madia, Alisa. So Ifat, teacher nak face to face dengan awak ni. Nak tengok awak jawab ayat aktif. Cik, kami main je lah, cik. Apa dia? Dia datang rumah je. Datang rumah. Baik awak datang sekolah terus. Oh kan? Dekat je kan? Ni Amir buka cam. Mei buka. Ambil cepat. Kita nak. Amir jangan tinggal kita seorang-seorang Amir. Tolong. Mati awak ni hari kita cakap tolong. Mana Amir? Amir ada Manisa. Mei jangan malu Mei. Amir nak malu. Sekolah umur tidur, malu pula. Tak cik semalam birthday dia. Oh, yang teacher Fatih nyanyi tu. Cik ada. Ada teacher Fatih kan buat dekat kelas teacher semalam. Si patut sebenarnya. Patut. Sorry Amir semalam awak seorang-seorang kan. Sian Amir. Amir sama hari tua. Sampai hari tu. 1 year older. Okey. Muka surat 1. Awak baca sekejap nota kat depan tu 179. Baca sekejap 79. Dapatkan gambaran sebelum kita cuba buat latihan ataupun yang mana awak tak faham daripada buku tu. Baca, go through kejap. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja, maksudnya subjek dulu, predikat kemudian. So kata kerja tu melibatkan imbuhan meng ataupun ber, okey. Kalau pasif, kata kerja tu diletakkan di, contoh menendang, ditendang, memotong, dipotong. Tapi contoh menendang, ditendang oleh siapa, dipotong oleh siapa, dibasuh oleh siapa. Tapi adanya di dengan oleh bergantung kepada, ingat lagi tak? Ada ayat pasif yang tak ada di dengan oleh. Macam mana awak nak kenal pasif dia? Tengok subjek kepada ayat pula. Subjek, kata ganti nama diri orang pertama. Contoh, kalau saya, kami, kita, kamu, dia takkan ada di. Maksudnya kamu potong, kamu basuh, kamu tendang, kamu lipat. Okey? Kami lipat, saya lipat, awak lipat. Macam tu. Kalau kata ganti nama orang ketiga, mereka, Adam, Alisa, Amir, Maria, semua tu orang ketiga. Murid-murid, pekerja, semua kata kerja tu akan jadi di bila dipasifkan. Faham kat situ? Contoh nombor 2, ayat transitif. Samad menendang bola. Bola ditendang oleh Samad. Okey, tengok buku awak 79. Samad nombor 2A. Samad menendang bola. Bola ditendang oleh Samad. Ataupun kami menendang bola di padang. Bola ditendang, tak bolehlah ditendang sebab kami. Bola kami tendang di padang. Terus je. Okey, takut awak tak ingat. Awak kena first nak buat ayat pasif, kena tengok kata ganti diri orang ke berapa. Okey, now. Buku surat 80, latihan A. Latihan A. Ada latihan A. Nombor 1. Ayat aktif ke ayat pasif? Sambil tahu macam tu, terus buat. Negaraku. Lagu Negaraku kami nyanyikan dengan penuh semangat. Ayat aktif, ayat pasif. Terus gunakan pembaris kalau ada awak. Pasif. Ayat. Adam, ayat. Amir, ayat.
Macam mana awak tahu ayat pasif? Sebab kami dekat tengah-tengah. Kami nyanyikan. So ayat pasif. Nombor 2. Perdana Menteri akan merasmikan pembukaan menara baharu itu. Aktif. Ayat aktif sebab kata kerja merasmikan. Awak cari kata kerja balik. Nombor 3. Sambil tu terus buat dalam muka awak. Pasif. Ayat benang yang kusut itu cuba diuraikan oleh Marisa. Ada kata Oleh. kerja di, ada oleh. So ayat pasif. Ayat pasif orang ketiga sebab Marisa kat situ. Nombor 4. Aktif. Ibu memasak bubur. Ayat aktif. Nombor 5. Buah mangga itu dijolok oleh Muiz dengan sebatang Pasif. galah. Ayat pasif. 6. Alisa. 6. Alisa nombor 6. Ayat aktif. Ayat. 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 Aktif. Aktif. Mencapai, tidak dapat. Kalau pasif tidak dapat mencapai, jadi dicapai oleh adik. Tidak dapat dicapai oleh adik. Cuba pasifkan ayat nombor 6. Amir, cuba pasif. Amir dengan Adam, cuba pasifkan ayat nombor 6. Alisa kata ayat aktif. Cuba awak berdua pasifkan ayat tu. Mencapai jadi dicapai. So objek tu depan, kata subjek yang adik tu jadi di belakang. Letak oleh, selepas oleh tu. Amir ataupun Maria boleh. Layar yang tersangkut di atas pokok itu tidak dapat dicapai oleh adik. Okey, betul. Nombor 7. Amir, nombor 7. Ayat aktif pasif. Jadi sesuatu sebelum pulang ke rumah. Pasif. Ayat pasif. Okey, ayat pasif nombor 7. Adam, cuba aktifkan balik ayat nombor 7. Kursi dan meja disusun oleh sebelum pulang. Aktifkan balik ayat nombor 7. Ya. Apa dah? Subjek orang tu jadi kat depan lah. Ya, Kata kerja tu jadi aktifkan balik, letak me. Jadi jawapan dia? Murid-murid. Oleh tu buang terus sebab disusun tu dah jadi aktif. So tak ada oleh. Oleh tambahan kepada ayat pasif. Murid-murid. Murid-murid. Senang je tu. Amir boleh cuba balik. Aktifkan balik ayat tu. Menyusun kursi dan meja sebelum pulang ke rumah. Murid-murid menyusun kerusi dan meja sebelum pulang ke rumah. Dia punya predikat sebelum tu awak letak last sekali ke. Murid-murid sebelum pulang ke rumah menyusun kerusi dan meja. Betul tak? Salah lah kan? Kalau ambil selepas oleh tu. Murid-murid menyusun kerusi dan meja sebelum pulang ke rumah tu letak di belakang. Dia macam predikat nak lengkapkan ayat tu. Nombor 8. Murid-murid memasang bendera Malaysia di sekitar kawasan sekolah sempena sambutan bulan kemerdekaan. 8. Alisa nombor 8. Ayat aktif. Ayat memasang. Alisa, pasifkan ayat 8. Pasifkan ayat 8. Cari kata kerja, letak di dengan oleh kalau dia kata ganti nama diri orang ketiga. Kalau bukan orang ketiga, dia takkan ada di dengan oleh. Dapat nombor 8? Nombor 8. Nombor 8. Alisa, come on Alisa. Go Alisa. Alisa, 8. Kalau awak boleh buat ni, so nanti latihan next pun awak dah boleh pasifkan, aktifkan balik. Alisa. Talian hayat Alisa? Talian hayat tak?
Cepatlah 8. Boleh, awak je memalu nak buat ayat memalu. Cuba, salah tak apa. Adisa, serius lah. Cepatlah. Okey, Amir. Nombor 8 Amir. Yes. Adisa dapat? Tak. Tak. Ish. Amir, nombor 8. Ustaz, Tolong Alisa. Okey, Madia sekejap dulu. Madia boleh je ni. Amir, nombor 8. Sekali Dennis yang jawab. Amir cepat. Dennis jawab. Okey. Dennis ada kat situ ke? Tak ada. Dengar pun suara Amir. Amir cepatlah jawab Amir. Okey. Amir nak minta tolong Dennis ke? Dennis tak tahu ke tak? Oh ya dia. Adam dapat? Adam nak cuba tak? Ada. Cepatlah. Okey. Mana kata kerja dalam ayat 8? Memasang. So, kata ganti nama diri ke berapa dalam ayat tu? Subjek dia kata ganti nama diri ke berapa? Ketiga sebab murid-murid. So, Malaysia dipasang. ayat tu akan jadi dipasang oleh murid-murid. Sambutan bulan kemerdekaan. Ulang balik Adam. Yang awak kata tadi. Mumbling. Malaysia dipasang oleh murid di sekitar kawasan sekolah sempena sambutan bulan. Yes. Betul lah tu. Alisa dapat. Adam yang ada cakap. Okey. Nombor 9. 9. Seorang buat cuba dengar. Nombor 9. Amir. Ayat aktif pasif. Aktif. Aktif pasif. Aktif. Aktif ke pasif? Amir nombor 9. Pasif. Pasif. Alisa, aktif kan nombor 9? Pasif. Siapa orang tu kepala. Alisa, aktifkan nombor 9. Tadi panjang mungkin awak tengok. Oh susah ni. Nombor 9. Pasifkan. Aktifkan balik. Cuba. Susah. Go Alisa. Ayat pasif. Cepat bagi semangat kat Alisa. Alisa. Okay. Alisa 9. Boleh. Ni kalau 2 markah ni awak boleh buat bagi 10 markah ni Alisa. Teacher bagi apa benda tadi sekarang ni. Alisa nak jawab. Teacher bagi Alisa cepat. Nombor 9 ayat pasif. Teacher nak awak aktifkan balik. Cepat. Awak dah lagi 1 minute left. Cepat. Alisa 9. Cuba. Tunggal langgang pun tak apa. Salah pun tak apa. Cuba. Rabi. Buat rambut mangkuk situ je. Ravi. So kata kerja tu awak buang dia punya imbuhan, buang oleh. So jadikan diselesaikan jadi apa Lisa? Menyelesaikan. Oleh dah tak ada. So Ravi kat depan dia terbalikkan dengan latihan matematik tu. So jawapan Ravi. Menyelesaikan latihan matematik dalam Bukannya susah pun. Saja je kan. Dia punya ngada-ngada tu. Okay, nombor 10. Okay, ni bagi Maria lah. Kesian Maria senyap. Okay, Maria nombor 10. Ganesh telah terlanggar pasif. Okay, ingat balik. Kata kerja pasif, Komen. dia ada imbuhan D. Ingat lagi tak? Kata kerja pasif. Bukan D je. Dia tersepak, tersadung, tenggelam. Terkejut. Apa lagi? Semua imbuhan imbuhan D, kata kerja pasif. Terbangun, terjaga. Okey. So, Maria nombor 10. Ayat pasif aktif. Ayat aktif. Ayat pasif. So, aktifkan balik. Maria aktifkan dia. Terbaik. Saya nak aktifkan dia. Terlanggar jadi? Melanggar. Melanggar lah. Okay. Ganesh telah melanggar. Telah tu jangan buang pula. Buang. Okay, nanti awak boleh kan? So, dah habis. 81, teacher nak kerja awak tadi peribahasa dengan ayat aktif dengan pasif ni.
bina 5 ayat aktif, bina 5 ayat pasif. So Ambil macam je. biasa. Kalau ambil daripada sini pasal aktif pasif kan? Bagus. Pandai awak bijak. So daripada 10 mungkin ada 5 pasif, 5 aktif kan? So tukar balik, buat balik. Okey. Tadi ada jawapan dia. Alisa dah dapat dah kan jawapan awak? Jadi lagi satu, teacher nak awak habiskan 82, 83, 84. Cuba tengok, tak banyak pun tu. Soalan 82, soalan pula. Muka surat 82. Tengok, tu klon PT3. Tu soalan daripada peperiksaan sebenar. PT3 dulu. Tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Ni macam sebab tu teacher buat latihan tadi dengan awak. Supaya awak dah biasakan. Teacher, muka 3 lagi. Tak sama awak belajar. Darjah 6 pun awak dah belajar kan? Latihan B latihan A aktif pasif. Ayat B pasif kepada aktif. Ini pun awak boleh tukar kepada muka surat 81 tadi. Boleh isi tempat kosong tu. Okey, tu je kejawab latihan A dengan B peribahasa tadi. Okey? Super je kan? Nak tunggu minggu depan tu awak boleh siapkan. Okay, that's all for today. Ada soalan nak tanya peribahasa dengan ayat aktif pasif? Tak ada. Okay? Okay, so let's end our class with Amir baca doa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Teacher Frost. Oh, you stop. Teacher. Teacher left. Tak, teacher practice tu. Oh, nice. Teacher tak hantar. Ambil jom mem saya kita mem. Ay. Alisa wanna do it together? Buat apa? DM lah. Okay, teacher.